Wih, Farah. Sejak. Assalamualaikum, selamat malam dan selamat kembali dalam Physics Cream. Malam sepi berteman kembali. So, untuk update minggu ni aku tak nak cakap banyak pun. Aku just nak ingatkan kat korang yang kota untuk 50 orang terawal yang pre-order baju Physics Baby dah pun berkurang. So, aku tak tahu bila kita orang akan restock balik, bila lagi kita orang akan order daripada kilang baju ni. So, pastikan korang dapatkan cepat-cepat first batch ni supaya korang tak tertunggu-tunggu. Bila member dah pakai nanti korang korang dah dapat baru nak order. Memang pre-order kan, so lambat lah nak sampai. Pastikan korang dapatkan cepat-cepat sebab special card yang tertulis nama korang masa korang order tu pun dah berkurang. Okay, so dapatkan segera selagi diskaun masih ada. Dan bercakap mengenai diskaun ni, ada beberapa di antara Kimbayu yang sudi tau. Aku macam baik gila kan, macam sweet pun ada. Diorang bayar penuh tau, walaupun ejen kita orang dah bagi tahu RM45 je. Okay, RM45. Awak ni orang-orang yang terawal beli RM45. Tapi tak, diorang bayar RM55 babe. Bayar full. Kata sebagai tanda sokongan kat kita orang. So aku sangat-sangat berterima kasih kat korang. Oh, dan aku nak ingatkan kat korang, kalau korang beli baju Physics Baby ni, aku nak nasihatkan kat korang, korang kalau nak selesa pakai baju Physics Baby ni, better korang dapatkan saiz yang 1 kali lebih daripada saiz korang sekarang. Contohnya kalau korang S, better ambil M. Kalau korang ambil M, better ambil L. Macam tu. Ambil yang lebih sikit. Sebab bukan apa, saiz yang biasa tu dah okey dah. Cuma kalau korang nak lebih selesa lah, tak nak panas sangat, korang boleh dapatkan saiz yang lebih besar daripada saiz korang sekarang. Okay, so cepat-cepat pre-order sekarang. Boleh contact ejen kita orang. Korang boleh tanya sekali, korang ni termasuk tak dalam 50 orang terawal. Tanya siap-siap supaya korang tahu sama ada korang dapat diskaun dan special card ataupun belum. Okay, so macam yang korang boleh nampak, baju uniform yang aku pakai ni, pagi-pagi buta pakai baju uniform. Aku tahu baju ni bukanlah baju yang sama dengan kompilasi kisah malam ni, tapi baju ni lah yang aku rasa paling hampir untuk kisah seram malam ni. Kisah seram apa? Of course, 3 kompilasi kisah seram serial Camp PLKN Part 2. So, kompilasi serial Camp PLKN Part 2 ni adalah sequel bagi kompilasi serial Camp PLKN yang pertama. Kalau korang belum tengok, korang boleh cek dekat video-video sebelum ni. So, PLKN tu apa? PLKN tu adalah Pusat Latihan Khidmat Negara, di mana korang yang habis tingkatan 5, kalau korang terpilih, korang akan dibawa untuk menjalani latihan. Korang akan dibawa ke satu camp dan menjalani latihan. Contohnya macam kawat, lebih kepada berdikari. Senang cerita, dia berunsur macam ketenteraan lah. Dan untuk pengetahuan korang, waktu dulu PLKN ni korang tak boleh tolak tau. Korang habis PLKN and korang tak nak masuk PLKN, tapi tiba-tiba dapat surat tawaran, korang wajib pergi. Kalau tak silap aku, korang akan didenda berapa ribu kalau kena bayar. So nak tak nak korang kena pergi lah. Melainkan kalau korang ada alasan, contohnya dah sambung belajar ataupun korang ada masalah kesihatan, so benda tu boleh dielakkan. Tapi untuk kisah malam ni, serial Camp PLKN mungkin adalah satu mimpi ngeri untuk mereka yang tak boleh tolak tawaran tersebut. So aku buka gelanggang malam ni dengan kisah pertama yang diberi nama Sayang Juga. So kisah Sayang Juga ni terjadi kepada salah seorang pelatih perempuan, Wirawati, yang kita ambil nama Kimbayu iaitu Syafura. Kita pendekkan jadi Syaf. So si Syaf ni dapat tawaran PLKN and dia terpaksa pergilah. Nak tak nak kena pergi. Dia pun mendaftar and menjalanilah latihan dia selama seminggu. Seminggu pertama tu tak apa-apa, aman, damai, tak ada benda-benda ganjil lah terjadi. Tapi perkara ni berubah selepas habis minggu pertama, iaitu hari-hari seterusnya. Si Syaf ni cakap, bila waktu malam, dia akan rasa diperhatikan tau. Waktu tidur, dia akan rasa diperhatikan. Korang pun mesti ada macam pengalaman kan, tengah duduk dalam kelas, tiba-tiba rasa macam ada orang pandang. Lepas tu tengok-tengok, crush tengah pandang kan. Contoh macam tu lah. And mungkin juga korang pernah tidur waktu pukul 3 pagi,
Tiba-tiba terbangun sebab rasa ada orang pandang. Tengok dekat penjuru sebab aku rasa itu kat situ ada orang pandang. And tengok tak ada orang. Mungkinlah. Sama juga halnya dengan si Syaf ni. Dia rasa waktu malam bila nak tidur, ada orang perhatikan dia. So dia rasa macam tak selesa lah. Rasa macam, siapa lah pandang aku ni? Dia ingatkan pada awalnya, si Syaf ni ingatkan wirawati yang berjaga waktu malam lah. Contohnya macam ada shift kan, daripada pukul 1 sampai pukul 3 ada wirawati yang berjaga. Tak nak ada pelatih-pelatih yang keluar waktu malam, lepak ke, buat benda-benda yang tak sepatutnya. So dia ingatkan wirawati yang bertugas lah kan. Tapi yang peliknya, wirawati yang bertugas dah diarahkan oleh cikgu supaya tak masuk dalam dom tau. Jaga kat luar je. Dom jangan kacau. So apa-apa jadi nanti susah lah. Nanti tiba-tiba ada barang-barang hilang ke. So nanti cikgu yang akan dipersalahkan. So benda ni jadi makin teruk bila dia rasa dalam seminggu tu dia diperhatikan hampir 3 ke 4 kali tau. Dalam seminggu. Malam nak tidur rasa ada orang tengok. Malam nak tidur rasa ada orang tengok. So dia macam dah, okay, enough is enough. Satu malam dia tidur babe. Dia tidur and dia rasa ada orang tengah tengok dia. Kau bayangkan, okay, dalam pukul 3 pagi, dom yang gelap, katil yang diselangi oleh loker. Dekat sana ada pintu, dekat kiri pun ada pintu. Si Syaf ni tidur dekat bahagian paling hujung, katil paling hujung. And dia rasa ada orang tengah tengok dia, which is mungkin dekat bahagian pintu atau mendekat penjuru lah. Dan dia ni dah tak tahan lah sebab kerap rasa orang perhatikan dia. Dia macam, siapa yang tengah tengok aku ni kan? And then dia buka mata. Si Syaf ni nampak ada satu lembaga warna hitam tau. Satu lembaga warna hitam. Dia kata memang tak nampak lah sebab gelap. Tapi masalahnya, okay, masalahnya, nak dijadikan cerita, memanglah tempat tu gelap. Tapi ada sepasang mata warna putih tengah tengok dia, babe. Tengah tengok dia. So dia macam, bila dia nampak benda tu, dia tak ada nak tegur apa, dia terus tidur. Terus tidur and gangguan malam tu berhenti sampai situ je. Dan masuk minggu ketiga, ramai pelatih-pelatih yang balik ke rumah masing-masing sebabkan diorang ada masalah kesihatan ataupun diorang dah start sambung belajar. So benda tu boleh dielakkan lah. So disebabkan si Syaf ni kena ganggu masa dia tidur dekat katil hujung, dia ni pun sebab ramai orang dah balik kan, ramai pelatih dah balik, dia ambil kesempatan tu untuk tidur dekat bahagian tengah, okay, katil tengah. So dekat kiri kanan ada orang, tak ada lah risau sangat. So dia ingatkan gangguan tu berhenti sampai situ lah sebab dia dah tukar katil. Rupanya tak, babe. Satu malam, dalam pukul 2 ke 3 pagi, si Syaf ni rasa macam nak buang air. Okay, nak buang air. Bayangkan lah, dalam 2 ke 3 pagi kau rasa nak buang air. Buat apa? Ajak kawan. So si Syaf ni ajak kawan. Dia ajak member dia, kita ambil nama Kimbayo, iaitu Syahira. Okay, kita pendekkan jadi Ira. Si Syaf ni dia kejut. Ira, weh, teman aku tandas lah. Dah lah jauh sebab tandas dekat PLKN ni dia terpisah tau daripada dom, which is korang kena jalan agak jauh juga baru korang sampai tandas. Dan dia kata tandas tu belakang di hutan. Memang takutlah si Syaf ni kan. So dia ajak lah, Ira, cepatlah Ira, aku tak tahan ni, Ira. Lepas tu Ira ni dia menggeliat, aduh, hang pergilah, ngantuk ni. Lepas tu si Syaf ni macam ada gelabah lah, macam tak ada siapa nak teman kan. Tak apalah, dah tak tahan. So dia terus pergi, babe. Beranikan diri, buka pintu, terus pergi tandas. Pergi tandas, masuk dekat tandas yang terpisah jauh tu, and pergi pilih di antara salah satu kubikel. Dia pun masuk tandas, buang air tapi tak tutup pintu, babe. Mungkin tak adalah tak tutup pintu kan. Dia macam tak kunci lah, dia biar sikit supaya apa-apa jadi dia boleh lari. So masa dia tengah buang air tu, dia dengar dekat sinki ada orang buka air tau. Ira teman juga. Nice, nasib baik Ira teman. So dia pun macam settlekan apa yang patut, dah buang hajat semua, dia pun keluar dari tandas. And bila dia keluar tandas, betul, dia nampak ada Ira ni dekat sinki bahagian paling hujung, okay, tengah sikat rambut sambil pandang cermin. So nak dijadikan cerita, dia ni pun bersuara lah, nak tegur kan. Sayang juga kau kat aku kan. Aku dah agak lah, kau mesti teman punya. Saya tahu aku sayang kau, cakap macam tu. Tapi si Ira ni tak menyahut, babe. Si Ira ni tak menyahut. Si Ira ni berus rambut dia, sikat sambil pandang cermin. Lepas tu dia macam,
mungkin Ira bad mood kot. Sebab yelah tengah syok tidur, lepas tu dia kejut 2-3 pagi. So mungkin dia rasa macam member ni marah, tapi sebabkan sayang, dia merelakan begitu. So dia pun macam okay lah, tak apalah. Ira, dah ke? Dah, jom lah kita balik dom. Lepas tu si Ira ni pun ikutlah dia balik ke dom, tempat diorang tidur tu kan. Tapi si Syaf ni cakap, si Ira ni jalan lambat tau. Dia follow daripada belakang, tapi lambat. So dia pun jalan lah depan si Ira ni kan. Jalan. Masa dia jalan, korang boleh bayangkan tak situasi dia jalan. Okay, jalan-jalan nak pergi ke dom. Sebab kan perjalanan agak jauh, nak balik ke dom tu. So dia pun macam jalan. Terima kasih tau Ira, sorry lah susahkan kau tu malam ni. Aku tak tahulah perut aku memulas, makan apa agaknya. Buka pintu, nampak si Ira tengah tidur So dia pun macam, bila nampak macam tu, gelap. Memang pengsan babe, pengsan. And keesokan paginya, member-member ni tanyalah si Syaf ni, kau kenapa tidur dekat bawah katil kan? Kenapa tidur kat lantai? And dia kata macam, and dia nak cover lah, tak nak takutkan pelatih-pelatih yang lain. Dia kata jatuh dari katil kot, tengah aku tidur tu jatuh atas katil kot. Dan selepas daripada kejadian tu, si Syaf ni jarang tahu tegur Ira. Dan si Ira ni pula ingatkan si Syaf ni marah kat dia sebab tak teman malam tu. Tapi hakikat dia, si Ira ni tak tahu yang Syaf jumpa Ira yang lain malam tu. Kisah ni dia macam relatable tau. Mungkin kita macam apa yang berkait kan. Tapi dia macam, kau faham tak? Malam benda tu tengok kau. So maknanya dia berkenan. Dia berkenan. And bila tak ada kawan yang nak teman kau, dia ni lah yang menjadi macam okay, cukup mood balik. Bila tak ada kawan yang teman, so dia ni pun macam teman lah. Dia nampak macam seolah-olah benda tu sayang kat kau. Macam aku cakap tadi, crush. So mungkin benda ni crush kat si Syaf. So seram tak seram kisah pertama tadi? Kalau korang rasa okay, nice, nak sambung ke kisah kedua, jangan lupa sebelum tu like, comment and share. Jangan lupa subscribe, jangan lupa hit notification button supaya korang tak terlepas satu pun video daripada Physics Cream. And sebarkanlah dekat kawan-kawan. Mana tahu nanti Kamarina Hashim pula notice kita kan. So jap, kita terus ke kisah kedua malam ni. Kisah yang diberi nama Misteri Anissa. Kisah misteri Anissa ni terjadi kepada salah seorang wirawati juga, okey, seorang pelatih perempuan yang kita ambil nama Kimbayo, okey, iaitu Farah. So gangguan kepada Farah ni, dia, aku nak cakap gangguan pun macam bukan, nak cakap psycho pun macam bukan, tapi lantaklah kita tengok dulu kisah ni macam ni kan. So kisah misteri Anissa ni terjadi pada awal bulan pertama masa si Farah ni mula-mula mendaftar dekat camp PLKN. So nak dijadikan cerita, masa bulan pertama tu diorang ni diajar kawat tau. Diajar latihan kawat. Dan si Farah ni cakap dia tak suka kawat. Dia tak suka sebab kaki dia bangku. Dia kaki bangku. So mungkin so dia tengah kawat tu jalan macam robot. Lepas tu tengah berpanas pula tu kan. So dia memang tak suka kawat. So apa dia buat? Yup, ponteng. Okay. Tapi mungkin korang rasa macam PLKM boleh ponteng bukan cikgu-cikgu diorang garang. Yup, tapi si Farah ni lagi bijak. Dia pun buat sakit perut. So nak dijadikan cerita, si Farah ni pun pura-pura lah sakit perut. Pura-pura sakit perut dan pergi dekat jurulatih dia cakap, Tuan, hari ni saya senggugut. Saya rasa saya tak dapat nak teruskan latihan lah. Nak jadikan cerita dia cakap macam tu kan. So bila cakap macam tu, si ketua jurulatih ni pun macam tak apalah, tu sakit tu pergi bilik medik, rehat kat situ, mintalah ubat ke apa-apa, berehat kat sana. So dia pun macam okay, terima kasih tuan. Gerak.
Nice. Sambung tidur. So dia pun pergilah ke bilik medik untuk sambung mimpi dia. So dia pergi ke bilik medik and buka pintu bilik medik. Bila dia buka pintu bilik medik tu, dia nampak dekat atas katil. Okay, contohnya ada 2 katil. Satu katil tu dah ada orang tau, tengah terbaring, perempuan. So dia macam tengok, dia jengah nak tengok siapa kan. Oh, Anissa. So dia macam, Anissa, kau demam ke? Cakap macam tu kan. Tapi yang seramnya, si Anissa ni tak balas, babe. Dia lagi selubung, muka dia semua dengan selimut. Lepas tu si Farah ni macam, kerek gila Minah ni kan, nak kawan pun tak nak. So dia pun baring lah sebelah katil si Anissa and nak cuba lelapkan mata. So tengah dia main mata dia, tengah layan perasaan sambil dengar member yang lain tengah berkawat, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. So dia dengar, dia perasan dekat ekor mata dia, si Anissa ni dia bangun. Okay, lepas tu dia macam nak tanyalah kenapa tiba-tiba bangun, mungkin dia perlukan bantuan ke, ada apa-apa jadi ke kan. So dia pandang si Anissa. Si Anissa ni kaki dia berjuntai, babe. Duduk menghadap si Farah ni, kaki berjuntai sambil kepala tengah tunduk. And masalah dia selubung pakai selimut. So nampak macam warna putih macam tu kan, duduk. Lepas tu si Farah ni macam terkejut lah, macam apa hal pula Minah ni kan. Lepas tu si Farah ni bangun lah, and dia tengok dekat Anissa, and dia nak pergilah kat Anissa sebab takut apa jadi kan. Anissa, kau okey tak? So dia datang dekat si Anissa. Lepas tu Anissa ni boleh cakap macam ni, babe, kau jangan datang dekat dengan aku. Cakap macam tu. Sambil si Anissa ni bangun. Kau bayangkan dengan berselubung selimut panjang tu, tergelak-gelak. Dia gelak dia cakap gelak dia macam ni. Cakap macam tu. Dia gelak tapi mulut dia terkunci, senyum macam tu. And tiba-tiba si Anissa ni dia angkat tangan dia, and barulah si Farah ni perasan dekat tangan dia ada pen. Ada pen. Terus si Anissa ni dia kejar, dia kejar Farah sambil cakap, aku bunuh kau, aku bunuh kau. Dia cakap macam tu. Dia terus kejar si Farah ni. Si Farah ni apa lagi, memang tak dia belah agak. Dia belah, buka pintu. Ahli-ahli medik kat situ, nurse semua tangkap si Anissa yang tengah pegang pen, tengah nak kejar si Farah ni. Tangkap si Anissa and bawa pergi. And dia tak dengar berita pasal si Anissa, tapi yang dia tahu si Anissa ni pergi berubat. Bukan benda tu je yang pernah Anissa buat. Kalau tak silap aku, selepas daripada peristiwa tu, si Anissa ni dia ada buat hal lagi, babe. Di mana satu ketika, okay, masa bulan pertama tu juga, si Anissa dengan si Farah ni memang duduk satu dom. So sebab itulah si Farah ni dia kenal Anissa masa masuk bilik medik tu. So nak dijadikan cerita, dom diorang tu ada satu anak kucing tau. Kau bayangkan anak kucing, comel tau, tengah berlari-lari. Kau boleh bayangkan anak kucing memang comel lah, macam ni. Ini bukan anak kucing. So nak dijadikan cerita, diorang ni memang selalu main dengan anak kucing ni. Memang main kejar-kejar dengan anak kucing, bagi makan. Senang cerita, anak kucing ni macam anak diorang lah. Diorang dah bela, bagi makanan, mungkin ambil daripada dia orang makan, bagi. Setiap hari diorang akan jaga macam tu. Tapi masalahnya, satu masa ni, tengah diorang ni dok syok bermain dengan anak kucing, berlari sana sini, tiba-tiba anak kucing tu masuk dom, pergi berhenti depan katil si Anissa ni. And bila nampak macam tu, member si Farah ni nampak berhenti, dia pun masuklah dom nak ambil anak kucing tu kan. Tengah nak ambil, tak, si Anissa ni sambar dulu, sambar, dokong anak kucing. Diorang ni macam pelik lah, macam pahal pula si Minah ni kan. Lepas tu Anissa ni cakap, kau nak kucing ni? Kalau kau nak, ambil lah kalau berani. Dia suruh cakap macam tu. So member dia ni, kita bagi nama dia Lily. So Lily ni macam, dia ni jiwa kental. Dia nak ambil anak kucing. Si Anissa ni terus dia angkat anak kucing tu macam menjulang tau. Dia kata buat gaya macam kucing tu terbang. Tengah angkat si anak kucing tu. And masa dia angkat tu, dia cakap, lepas ni korang dah takkan dapat main dengan anak kucing ni. And dia campak anak kucing tu dekat Lily balik.
So Lily tu macam ambil lah. Ambil. Lepas tu dia macam, apa hal tu dia ni kan? And selepas tu si Anissa ni macam gelak seorang-seorang. Macam tu lah. And hari berganti hari, masa berlalu, diorang dah tak nampak kucing tu. Selang beberapa hari diorang dah tak nampak tau anak kucing. Diorang macam, pelik lah, kucing diorang selalu main setiap hari, tiba-tiba hilang. So dia macam, mana anak kucing ni? Korang nampak? Lily, kau nampak? Macam tak nampak kan. So diorang pun pergi cari. Diorang siap cari babe. Pergi kat dorm, tak jumpa. Cari kat mana-mana ni, diorang tak jumpa. So macam tak apalah. Okay, mungkin kucing tu dah pergi tempat lain ke. And perkara yang menyeramkan, bila satu malam, diorang rasa macam ada bau busuk tau. Bau busuk. So dia macam, kalau tikus mati kat rumah pun, korang akan rasa macam, tak tahan gila bau kan. Dia macam tu. Dia macam, bau apa ni? Macam, takkan cicak mati bau macam ni kan. Lepas tu diorang pun carilah. Cari dari mana arah bau tu. Cari. Yang tiba-tiba nak dijadikan cerita, member dia, weh, Farah, sekejap. Diorang suspek bau tu datang daripada loker si Anissa tu, yang memang nampak macam psycho tu. Dari situ. So diorang pun berpakat dah, kumpul. Lepas tu tengok loker. Diorang memang dah plan lah nak pecah je loker ni. Sebab bau tu memang datang daripada loker tu. Dan satu hal, loker tu tak berkunci tau. And Anissa tak ada kat dalam dorm masa tu. So diorang, okey lah, tak apa, buka lah. Diorang pun buka loker si Anissa ni. Diorang memang terkejut bila diorang nampak anak kucing yang diorang selalu main tu mati babe. Mati. Perut, kalau tak salah aku, perut dia terburai tau. Perut terburai. And lagi menyedihkan, bila bangkai tu dia masuk dalam baldi yang berisi air. So memang fizikal kucing tu dah kembung lah. Anak kucing dah kembung. Memang ada yang wirawati yang lain dah menangis lah. And ada yang macam tak tahan bau kan. And diorang dengar dekat belakang diorang ada orang gelak weh. Kan aku dah cakap. Diorang dengar suara, kan aku dah cakap, korang takkan dapat main lagi dengan kucing ni. Si Anissa ni datang, ambil baldi yang ada kucing tu, dia buang dekat tong sampah. Punyalah aku macam, psycho gila lah Minah ni kan. And selepas daripada hari tu, kecoh satu camp di mana acik cleaner menjumpai bangkai anak kucing tu dekat dalam tong sampah. Aku sebenarnya tak tahulah kisah ni nak cakap seram ke, sebab dia bukan nampak benda yang kita tak nampak, yang kita tak selalu nampak ni. Tapi masalahnya dia memang nampak fizikal orang tu. Kadang-kadang manusia ni dia boleh jadi lagi jahat daripada binatang. Tapi aku tak tahulah sama ada si Anissa ni sebenarnya kena gangguan ke, atau memang dia ada mental problem ke. Kita tak tahu kan. Kalau dia kena gangguan yang macam dia, mungkin dia kena histeria, kena kacau sampai otak dia serabut ke, kita tak tahu. Tapi kalau betul dia kena gangguan, aku harap dia cepat sembuh lah. Sebab dia bukan sahaja membahayakan diri dia sebenarnya, tapi dia membahayakan diri orang lain sekali. So sedar tak sedar dah masuk kisah ketiga, okay, which is kisah terakhir malam ni. Sebuah kisah yang aku bagi nama Dah Subuh Ke. So kisah Dah Subuh Ke ni terjadi kepada salah seorang wirawati. Okay, malam ni semua kisah pasal pelatih perempuan. Okay, sebab aku jumpa kisah-kisah seram ni banyak pelatih perempuan. Kalau korang ada kisah seram, korang boleh email kat kita orang. Okay, so kisah Dah Subuh Ke ni terjadi kepada wirawati yang kita ambil nama sekali lagi Kimbayo, iaitu Nisa. So si Nisa ni bila dia dapat surat cinta daripada pihak LKN ni, dia memang sedih lah. Sebab dia dapat menjalani latihan khidmat negara ni dekat Selangor babe. Masalahnya family dia dekat Sarawak. So memang dia sedih lah. Kalau orang lain boleh lah hujung minggu mungkin pergi boleh balik and jumpa family. Tapi dia tak. Family dekat Sarawak. So dia memang tak boleh lah. Kalau dah cuti tu mungkin dia kena jumpa dengan kawan-kawan dia, pergi mall ke, lepak-lepak macam tu je. Dia tak dapat jumpa dengan family dia. So dia sedih. Tapi nak tak nak, macam aku cakap tadi, kalau tak kena denda, lagi susah parents kan. So tak apalah, dia turutkan je surat cinta PLKN tu. Dia ikut and dia daftar lah dekat camp PLKN tersebut. So nak dijadikan cerita,
bila dia masuk camp PLKM, satu hari tu ada gotong royong tau, di mana diorang ni kena kemas barang-barang dekat dalam dom diorang. So maybe jurulatih dia cakap lah, okey korang dengar semua, aku nak kalau ada barang-barang yang tak pakai, loker rosak ke, katil rosak, ketepikan. Okay, kemas apa yang patut. Aku tak nak tengok berhabuk, aku tak nak tengok bersepah. Faham semua sekali? Cakap macam tu. So diorang pun cakap, okey, tak apa, kena kemas lah. Nak tak nak kena kemas, kena denda lagi. So diorang pun kemas. Diorang pun gotong royong lah. Loker yang tak guna tu diorang ketepikan. Katil yang tak guna diorang susun ke tepi semua bahagian. And si Nisa ni cakap adalah ke member dia yang angkat loker tu siap main macam keranda, babe. Angkat berempat, lepas tu main macam keranda. Main yang ting. Dan bila nampak macam tu, si Nisa ni macam geleng kepala, tengok je lah kerana diorang ni dah masuk PLKN macam dah askar mecet semua, tapi perangai macam budak-budak lagi kan. Tapi rasa gembira Nisa ni tak bertahan lama, sebab dia bertukar menjadi mimpi ngeri pada waktu malam, babe. So waktu malam si Nisa ni dia tengah tidur tau, tengah syok tidur ni. Tiba-tiba dia rasa ada orang tengah duduk dekat atas katil dia. Korang dapat bayangkan lah macam mana kalau mungkin korang tidur atas katil, okay, and tiba-tiba ada member duduk kat sebelah. So perasaan dia macam tu. Korang akan rasa macam, oh katil korang macam ada sengit sikit, begitu, macam tu lah. Macam Zikri pun pernah kena kacau macam tu kan. Pernah kena duduk study, Zikri tengah duduk study, tiba-tiba ada orang macam duduk dekat katil dia, padahal tak ada orang, macam tu. So dia pun rasalah ada orang tengah duduk dekat katil dia. So dia malas nak layan, sebab dia rasa macam, oh ni member dia lah, kita ambil nama dia Zakiah. So si Nisa ni macam, Zakiah ni tak tidur-tidur lagi ke? Esok ni nak buat program dah kan. Tapi tak apalah, malas nak layan, sebab perangai diorang pun masa pagi tadi macam budak-budak kan. So tak apalah, melayankan je lah. And tiba-tiba tengah duduk pejam mata ni, dia rasa macam ada cahaya tau. Masa tengah pejam mata ni, dia rasa ada cahaya yang datang ke mata dia. Contoh kalau korang tengah tidur and orang buka lampu, mesti korang macam, wah ni macam vampire macam, wah ni apa pun. Okey, tak apalah. Okay. Biasalah tu. Okey. Bila kita bercerita, mestilah nak dengar juga kan. Aduh, aku malu ni. Tengah duduk tidur ni, dia rasa macam ada lampu tengah suluh tau. Lepas tu dia macam, siapa ni? So mungkin dalam fikiran dia, okey lah ada orang buka lampu kan. Masalahnya lampu tu tak statik tau. Lampu tu macam ni, suluh, kejap ke kiri, kejap ke kanan, kejap ke kiri, kejap ke kanan. So dia macam, siapa yang main torchlight ni? Macam ada orang tengah suluh, tengah duduk suluh kan. Orang tengah tidur tengah duduk suluh. Budak-budak ni tengah main ke? So dia pun tengah duduk pejam mata. Tak tahulah kenapa dia tak nak buka mata. Mungkin sebab dia pun rasa macam takut, so dia tak nak buka mata. And tiba-tiba nak dijadikan cerita, dia dengar, awak bangun, 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 macam tu. So dia rasa macam, oh ada orang kejut dia, pegang bahu, kejut bangun ni. So dia pun macam bangun lah, bangun. Tengah duduk tidur dia bangun. Dah subuh ke? Sebab lampu sebelah kanan terbuka tau. So dia macam, dah subuh ke? Dia perasan dekat katil kosong yang diorang ketepikan tu, ada 3 orang wirawati yang siap berpakaian baju sukan PLKN. Tengah ni duduk macam tengah siap-siap, mungkin ikat kasut ke macam tu kan. Tengah duduk dekat atas tilam diorang. Masa dia tengok tu dia macam, dah subuh terang kan. Dia panas sebelah kiri, gelap weh. Dia panas sebelah kiri, gelap. Member lain semua tengah tidur. So tahun ni dia dah cuak macam, bila dah takut tu, dia sedar yang muka-muka budak perempuan ni dia tak pernah tengok. Kau bayangkan, dia tak pernah tengok. So macam tengah gelap, dia pandang balik ke sebelah kanan yang tengah terang tu. 3 orang perempuan tu semua tengah tengok dia, babe. Semua tengah jeling kat dia. Dan memang masa tu dia macam, astaghfirullahaladzim. Dia terus tidur balik. Dia ambil surah Yasin, dia pegang, dia baca. Memang dah tunggang langgang lah dia cakap. And tiba-tiba dia rasa kaki dia berat, macam ada orang tindih. Kaki dia berat, and naik ke badan pun dia rasa berat.
Tapi dia pejam mata tengah peluk Yasin kan. Bismillahirrahmanirrahim. And dia buka mata. Okay, sebab dia rasa macam nak meronta pun tak boleh, nak buat apa pun tak boleh. So mungkin dia rasa macam nak tengoklah apa yang jadi kan. Dia buka mata. Dia baring. Terus tengok ke atas. Dekat atas lampu tu ada benda tengah bertenggek tu. Sambil dia kata memang rambut dah turun ke bawah, rambut panjang, kusut masai, tak terurus, muka hitam dia kata. Muka hitam. Aku tak tahu kenapa, tapi dekat PLKN ni aku dengar cerita banyak gila pasal benda hitam. Ada yang tadi masa cerita pertama Lembaga Warna Hitam, cerita pasal ahli stek Haris Zazman nampak benda hitam berbulu. Yang ni pula benda bergayut dekat atas tiang warna hitam juga. And dia kata muka memang hodoh lah. Selama ni aku dengar orang bila kena tindih dia tak nampak tau benda-benda ni. Mungkin ada certain yang nampak, tapi kebanyakan dia tak nampak. Dia akan rasa macam kena tindih je. Masalahnya ni dia bila kena tindih dia nampak ada benda tengah tengok dia, rambut panjang. So bila dia cakap macam tu, dia pun terus pejamkan balik mata dia. Dalam ketakutan tu dia cuba tidur. Dia cuba tidur, walaupun menggigil semua dia tidur. Sampai keesokan pagi, member dia tanyalah, biasa doh, muka kau asal pucat. And dia ceritakanlah apa yang jadi kat dia malam tu. And katanya kawan-kawan dia yang dengar pun memang meremang lah. Sebab apa? Sebab dom dorang dekat dengan hutan. Okay, dekat dengan hutan. So bila dekat dengan hutan, mungkin dom dorang tu adalah chalet atau homestay untuk benda-benda lain yang kita tak nampak. So memang kalau aku diberi pilihan untuk pergi camp-camp yang dekat dengan hutan ni, aku rasa macam susah lah aku nak ikut. Melainkan kalau memang betul aku tahu camp tu best. Okay, kalau camp tu macam nak kena kawat lah, apalah, aku memang faham lah. Aku duduk rumah kan, macam anak dara. Ya korang pun tahu muka-muka Korea ni mana nak masuk tentera-tentera ni. Tapi Korea semua masuk tentera kan. So itu saja kompilasi kisah serial Camp PLKN Part 2. So aku harap korang enjoy untuk video ni. So kalau pada tahun 2021 ni masih ada di antara korang yang kat luar sana yang menyertai Camp PLKN, insya-Allah, aku yakin bila korang masuk PLKN banyak pengalaman yang korang akan dapat lah. Serius tak tipu. Tak semestinya pengalaman seram, tapi kalau korang dapat pengalaman seram, apa salahnya kan? Boleh hantar kat Physics Scream. Boleh cerita kat member macam, korang ni tak gentle lah. Aku masa-masa PLKN dulu, benda-benda ni dengan aku dah sama-sama naik. Benda tu lah boleh jadi macam kau nak cerita kat anak cucu sampai kau dah tua pun kau boleh cerita dekat kawan-kawan kau, dekat siapa-siapa yang dorang pun tak ada pengalaman tu. So benda tu satu pengalaman yang cukup berharga lah. Cuma korang sanggup hadap ke tak hadap kan. So itu saja. Aku harap korang enjoy untuk video kali ni. Aku pun dah macam orang apa pakai baju t-shirt uniform tengah-tengah pukul 2 pagi ni. So macam biasa, kalau korang ada kisah seram, tak kisah kisah seram pasal apa, maybe korang ada kisah seram pasal UiTM ke, pasal Uniza ke, pasal UPSI ke, pasal apa pun, kalau korang ada kisah seram pasal apa, rumah sewa, pasal adik korang yang masuk tadika ke, apa benda ke, korang boleh emailkan ke kita orang. Mana tahu kisah korang terpilih untuk diketengahkan dalam Physics Scream. Kalau korang ada kisah seram, jangan lupa hantar kepada kita orang dekat alamat email di bawah, physicscream@gmail.com, fi2ik@gmail.com. Sekali lagi kita orang nak ingatkan, jangan lupa support kita orang untuk dapatkan first merchandise. Physics Baby, inilah lebih kurang design korang akan dapat. Ini just prototype, yang Physics Baby yang sebenar korang boleh tengok dekat design video sebelum ni, iaitu kisah seram asrama part 5. So itu saja. Jangan lupa like, comment, share. Jangan lupa subscribe and hit notification button bila kita orang upload video-video. Tak kisahlah Physics Scream ke, Physics Fact ke, Physics apa-apa, korang tak akan terlepas satu pun video daripada kita orang. Jangan lupa bantu kita orang untuk dapatkan 10k subscriber dalam tahun ni. Semoga impian tu tercapai. Mana tahu kita boleh keluarkan giveaway. So insya-Allah jumpa lagi korang dalam next video. 감사합니다. 미안해. 안녕.